Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023, kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri 9. Kita lihat soalan kita yang pertama, itu soalan 11A. Darjah 61 menunjukkan dua garis lurus XY dan juga YZ yang dilukis pada satu sartah kartes. Diberi YZ sama dengan 2XO. Cari satu Roman nilai A. Kita lihat sini nilai A merupakan koordinat pada titik Z, iaitu koordinatnya dah 8A. Kemudian diberi kepada kita YZ sama dengan 2XO. Jadi kita lihat XO kita berada di sini, iaitu jaraknya adalah 9. Kita ambil negatif 9 di sini. Kemudian YZ sama dengan 2XO, di mana nilai A kita itu merupakan nilai Y. Jadi Y sama dengan 2 didarabkan dengan panjang XO 9. Jadi A sama dengan 18. Di sini kita abaikan negatif kerana negatif itu menunjukkan kedudukan. Jadi kita nak panjangnya sahaja. Jadi nilai A kita di sini adalah 18. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, kecurunan garis lurus XY. Kita lihat garis lurus XY iaitu berada di sini. Untuk mendapatkan kecurunan, kita akan gunakan rumus negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Di mana pintasan Y di sini adalah negatif 9, kemudian pintasan X di sini adalah 8. Jadi kita akan dapat nilai kecurunannya adalah 9 per dengan 8. Seterusnya kita lihat soalan B. Darjah 6.2 menunjukkan sebuah segi 4 selari QRST. Titik Q dan titik R terletak pada spaksi X. Kita lihat diberi kecurunan RS sama dengan 9 per 2. Satu Roman, cari nilai J. Kita lihat nilai J di sini iaitu berada pada titik T, di mana koordinatnya adalah negatif 5J. Jadi untuk mendapatkan nilai J ini kita lihat pada koordinat titik S, iaitu negatif 8, negatif 9. Disebabkan ini adalah segi 4 selari, maka kedudukannya adalah sama dengan kedudukan T. Jadi nilai J yang kita akan dapat di sini adalah negatif 9. Iaitu kita ambil pada koordinat titik S. Itu nilai Y di sini adalah negatif 9. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, persamaan bagi garis lurus PT. Kita lihat PT, di mana garis PT ini dia bersambung dengan Q juga di sini. Ini kita akan dapatkan Y sama dengan MX tambah C. Iaitu nilai M kita dah ada, iaitu 9 per 2, iaitu dia sama dengan kecurunan garis RS. Kerana kedua-dua garis ini merupakan garis selari. Dan seterusnya kita kena dapatkan pula nilai C. Jadi langkah untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai. Jadi kita akan ambil nilai negatif 5, negatif 9, iaitu kita ambil koordinat titik T, iaitu negatif 5J, di mana J tadi kita dapat negatif 9. Kemudian kita akan gantikan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C, di mana Y kita adalah negatif 9, M kita 9 per 2, X kita adalah negatif 5 dan tambah dengan C. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat C sama dengan 13.5. Kemudian untuk jawapan akhir kita akan tulis Y sama dengan 9 per 2X tambah 13.5. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, koordinat bagi titik Q. Kita lihat titik Q berada pada garis PQT tadi, di mana Q ini berada pada paksi X. Jadi pertama sekali kita kena dapatkan pintasan paksi X untuk garis PT tadi. Jadi untuk mendapatkan pintasan, kita boleh menggunakan rumus kecurunan juga, di mana kecurunan sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi kita akan dapatkan pintasan X di sini. Kita akan gunakan nilai M iaitu 9 per 2 sama dengan negatif 13.5. Ini merupakan pintasan Y per dengan X. Kemudian kita buat darab silang ataupun kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat pintasan paksi X nya sama dengan negatif 3. Kemudian soalan bertanyakan tentang koordinat. Jadi kita tulis koordinatnya negatif 3 sifar. Balas seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan nombor 11 A1 Roman.
kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 lagi markah. Kemudian untuk 11B, kita mendapatkan nilai J di sini, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, persamaan garis lurus PT, kita mendapatkan nilai C di sini, terdapat 1 markah. Kemudian langkah pengiraan untuk mendapatkan nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 3 Roman, koordinat titik Q, kita mendapatkan nilai X di sini 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 12. Rajah 7 menunjukkan sisi 4 ABCD, EFGH dan PQRS yang dilukis pada satu sartah kartes. Terlihat soalan A. Transformasi J ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 37. Transformasi K ialah pantulan pada garis lurus X sama dengan 1. Nyatakan koordinat imej bagi titik R di bawah setiap transformasi berikut. Terlihat 1 Roman J. J adalah putaran 90 darjah arah lawan jam pada pusat 37, di mana objek kita adalah pada titik R. Kita lihat titik R di sini, mana koordinatnya adalah 3, 11. Jadi kita akan buat putaran, kita akan tanda pusat putaran iaitu 3, 7 atau berada di sini. Kemudian kita sambungkan objek ke pusat. Kita dapat garis seperti ini. Dan kalau kita bilang garis, dia ada 4 kotak. Jadi kita akan putarkan lawan arah jam, berputar arah sini. Kemudian kita buat di sini. Di sini ada 90 darjah. Jadi jawapan kita berada kedudukan di sini. Di mana koordinatnya adalah negatif 17. Seterusnya untuk 2 Roman JK. Untuk apabila dia melibatkan gabungan transformasi, kita akan buat transformasi yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, iaitu kita buat K dulu, kemudian baru kita buat J. Di mana kita akan gunakan titik R, koordinat asalnya adalah 3, 11. Jadi K di sini adalah pantulan pada garis X sama dengan 1. Jadi kita akan lukis garis X sama dengan 1, itu garis yang berada di sini. Dia pintas pada X sama dengan 1 di sini. Kemudian untuk buat pantulan, kita kira bilangan kotak 1, 2 di sini, kemudian 1, 2. Jadi jawapan kita berada di sini, koordinatnya adalah negatif 1, 11. Dan seterusnya kita akan buat J pula. J adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 37. Jadi kita sambung objek ini ke pusat macam ni, kita sambung ke pusat. Kemudian kita kira kotak. Kali ini kotaknya adalah berbentuk perpenjuru. Kita ada 4 kotak perpenjuru. Jadi kita akan buat 4 kotak perpenjuru juga macam ni. Jadi jawapan kita. Iaitu mana koordinatnya adalah negatif 1, 3. Dan seterusnya terlihat soalan B. PQRS ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan transformasi MN. Uraikan selengkapnya transformasi N. Jadi di sini kita melibatkan gabungan transformasi, tapi dalam soalan kita nyatakan transformasi N sahaja. Jadi untuk transformasi N, imej yang terbentuk adalah pada segi 4 EFGH di sini. Jadi kalau kita lihat, dia merupakan suatu putaran. Putaran 180 darjah. Di mana pusatnya, kita nak dapatkan pusat, kita akan sambungkan bucu yang sepadan di sini, iaitu bucu D, kita sambung ke H, B dengan F, A dengan E. Jadi kita dapat satu titik temu di sini. Jadi kita boleh perihalkan bahawa ia merupakan satu putaran 180 darjah dan pusatnya adalah negatif 87. Apabila putaran itu 180 darjah, kita tak perlu nyatakan arah. Kerana arah lawan ataupun ikut, kedudukannya adalah sama. Atau selain daripada putaran, kita juga boleh nyatakan bahawa dia juga merupakan suatu pembesaran dengan faktor skala K dia adalah negatif 1 dan pusatnya adalah negatif 87. Seterusnya untuk soalan C, diberi bahawa PQRS mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 39.6 cm persegi. Hitung luas dalam cm persegi kawasan yang diwakili oleh EFGH. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Diberi kepada kita ini merupakan luas imej.
39.6 sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. K di sini adalah 3. Kalau kita lihat di sini, untuk mendapatkan nilai faktor skala K, contoh kita ambil satu garis, kita ambil garis PQ di sini, di mana bilangan perpenjuru dia adalah 3. Kemudian kita sepadankan dengan perpenjuru EF di sini 1. Jadi image per objek 3/1 sama dengan 3. Jadi sudah kita dapat nilai K-nya adalah 3. Kemudian kita terus tekan calculator dan kita akan dapat jawapan kita adalah 4/4. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan nombor 12A. 1 Roman terdapat 1 markah, 2 Roman terdapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita nyatakan bahawa adalah putaran 180 darjah, pusat -87, kita akan dapat 3 markah di sini. Kemudian untuk soalan C, langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 13, diberi bahawa set semester X adalah integer di antara 1 sehingga 20. Di mana set P adalah kuasa 2 sempurna, set Q nombor yang boleh dibagi tepat dengan 5 dan set R adalah faktor bagi 15. Soalan A, senaraikan unsur bagi set P, set Q dan set R dengan menggunakan tata tanda set. Kita lihat untuk set P adalah kuasa 2 sempurna di antara nombor 1 sehingga nombor 20. Jadi kita boleh senaraikan terdiri daripada 1, 4, 9 dan 16. Kemudian untuk set Q, nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5 terdiri daripada 5, 10, 15 dan 20. Kemudian untuk set R adalah faktor bagi 15 terdiri daripada 1, 3, 5 dan 15. Selanjutnya untuk soalan B, 1 Roman, lengkapkan gambar rajah Venn pada ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga set P, Q dan juga set R. Yang kita lihat di sini pertolongan jawapan. Pertama sekali untuk melukis set ini, kita kena pastikan sama ada terdapat unsur yang sama di dalam set. Jadi di sini nombor 1 dia berada dalam set P, juga berada dalam set R. Dan nombor 5 dan 15 berada di dalam set R dan juga berada di dalam set Q. Jadi di sini kita boleh tentukan sama ada set itu bertindan ataupun tidak. Jadi di sini kita lukis set P bertindan dengan set R dan set R bertindan dengan set Q. Dan seterusnya kita label, kemudian kita senaraikan unsur-unsur yang ada di dalam set tersebut. Kemudian unsur-unsur yang tidak ada di dalam set P, tidak ada dalam set R dan tidak ada dalam set Q, kita akan letakkan di dalam set semesta seperti ini. Ini jawapan kita untuk soalan B1 Roman. Seterusnya untuk soalan B2 Roman, cari set P kesatuan Q persilangan R prime dan bilangan set P kesatuan Q persilangan R prime. Yang kita lihat pada rajah yang kita lukis tadi, pertama sekali kita ambil set P, kita buat senarai unsur yang ada dalam set P terdiri daripada 1, 4, 9 dan 16. Kemudian kita senaraikan set Q 5, 10, 15 dan 20. Kemudian operasi ini sini adalah U, kesatuan. Bila kesatuan, kita senaraikan semua yang ada dalam P dan semua yang ada di dalam Q. Kemudian seterusnya R pelengkap. Kita senaraikan unsur-unsur yang berada di luar R. Jadi di luar R terdiri daripada 4, 9, 10, 16 dan 20. Kemudian operasi yang terlibat adalah persilangan. Jadi kita akan ambil jawapan kesatuan ini, kemudian kita akan comparekan dengan R prime ini. Kita akan ambil nombor yang sama. Jadi nombor yang sama sini terdiri daripada 4, 9, 10, 16 dan 20. Kemudian soalan yang berikutnya menyatakan N. N ini merupakan bilangan. Jadi kita bilang di sini kita ada 5 unsur. Jadi jawapan kita adalah 5. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan nombor 13. A, kita senaraikan set P 1 markah, set Q 1 markah dan set R 1 lagi markah.
Kemudian untuk soalan B, kita lengkapkan gambar rajah Venn di sini. Kita akan dapat 3 markah. Kemudian untuk 2 Roman, kita senaraikan unsur, 1 markah dan bilangan 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 14. Data dalam rajah 8 menunjukkan jisim dalam kg bagi 2 kumpulan peserta yang mendaftar untuk program Jom Sihat. Berdasarkan data itu, lengkapkan plot batang dan daun di ruang jawapan. Dan kita lihat ruang jawapan, dia telah beri kepada kita jisim peserta kumpulan A dan kumpulan B berserta dengan batang terdiri daripada 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian dia beri kepada kita kekunci di mana 2, 4, 5 ini bermaksud 42 kg peserta kumpulan A dan 45 kg peserta kumpulan B. Jadi di sini kita kena lengkapkan plot batang dan daun ini berdasarkan data yang telah diberi kepada kita. Jadi jawapan kita adalah seperti ini. Seterusnya soalan B, hitung julat bagi setiap kumpulan yang menyertai program itu. Jadi kata kunci di sini adalah julat. Julat kita ambil nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Kita lihat untuk kumpulan A terlebih dahulu, nilai maksimumnya di sini adalah 92. Kemudian nilai minimum adalah 42. Jadi 92 tolak 42 kita dapat 50. Kemudian untuk kumpulan B, nilai maksimum di sini adalah 90. Dan nilai minimum sini adalah 45. Jadi 90 tolak 45, kita dapat 45. Seterusnya untuk soalan C. Set data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Kata kunci di sini adalah serakan yang lebih besar. Serakan lebih besar ini bermaksud taburannya lebih besar. Jadi lebih besar ini kita lihat kepada nilai julat. Jadi julat yang lebih besar adalah kumpulan A. Jadi jawapan kita adalah set data A, justifikasinya kerana julatnya lebih besar. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita lengkapkan batang dan daun ini, kita akan dapat 3 markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah bagi setiap kumpulan A dan juga B. Kemudian untuk soalan C, ternyatakan set data A berserta dengan justifikasi, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan 15A, lengkapkan jadual 4 di ruang jawapan pada halaman 26 bagi persamaan Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 dengan menulis nilai Y apabila X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita boleh terus tekan kalkulator. Kita akan masukkan pada kalkulator kita negatif 2X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Kemudian kita tekan calculate. Kita masukkan nilai X yang pertama itu negatif 1. Kemudian kita tekan sama dengan dan sekali lagi sama dengan. Kita akan dapat Y sama dengan 1 di sini. Kemudian untuk dapatkan nilai Y yang berikutnya, kita tekan calculate sekali lagi. Kemudian kita tekan 1.5, kita tekan sama dengan dan kita tekan sama dengan. Kita akan dapat 13.5. Seterusnya untuk soalan B. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Jadi kita akan lukis graf. Graf ini berdasarkan kepada data pada bahagian A ini. Ini kita lihat pada graf kita. Kita akan lukis paksi X dan paksi Y dengan menggunakan skala yang telah pun diberi. Dan kita akan dapat graf kita seperti ini. Seterusnya terlihat soalan C. Daripada graf di 15B, cari satu Roman nilai Y apabila X sama dengan 0.6. Jadi kita rujuk kepada graf kita. Kita tengok kedudukan X 0.6 di sini. Ini adalah X 0.6. Kita buat unjuran dan kita lihat nilai ini dan kita baca nilai ini. Di mana nilainya di sini adalah 11.5. Jadi jawapan kita adalah 11.5. Kemudian untuk C2 Roman, nilai X apabila negatif 2X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 sama dengan 0.
Jadi apabila suatu persamaan kuadratik dia sama dengan sifar, bermaksud kita ambil nilai punca dia. Nilai punca dia adalah pada pintasan paksi X. Jadi kita akan ambil nilai pintasan paksi X. Ada dua di sini. Kita lihat yang belah positif dulu. Pintasan paksi X di sini kita akan dapat 4.1. Kita baca daripada graf. Kemudian yang seterusnya, kita akan dapat di sini adalah negatif 1.1. Jadi kita tulis pada ruangan jawapan 1.1 dan 4.1. Dan seterusnya untuk soalan C, 3 Roman, persamaan paksi simetri. Kita lihat balik pada graf kita. Persamaan paksi simetri adalah yang berada di tengah-tengah. Jadi kita buat di sini. Yang berada di tengah-tengah ini dan jawapan kita di sini adalah 1.5. Jadi persamaan paksi simetri kita adalah X sama dengan 1.5. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai Y, masing-masing kita akan dapat 1 markah. Seterusnya soalan B, kita melukis graf. Kita melukis paksi X dan paksi Y dengan betul dan seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plotkan semua titik dengan koordinat yang betul, kita akan dapat 2 markah. Dan akhir sekali kita sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang cantik licin, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat soalan C. Kita dapatkan nilai Y 1 markah, nilai X masing-masing 1 markah, dan persamaan paksi simetri terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian C. Di mana bahagian C kita ada 2 soalan. Kita wajib jawab 1 soalan saja. Kita lihat soalan kita yang pertama, soalan nombor 16 A. Pada cuti sekolah, Fakrul bercadang membina sebuah layang-layang seperti rajah. Layang tersebut mempunyai ukuran perpenjuru 60 cm dan perpenjuru 50 cm. Garis AC membahagi garis BD dengan nisbah 1:2. Soalan A. Fakrul ingin mewarna layang-layang tersebut, maka dia perlu mengira luas layang-layang itu. Dia juga perlukan ukuran perimeter layang-layang itu untuk melukis garis luar dengan tepat. Jadi hitung luas. Jadi untuk menghitung luas bentuk lelayang, kita akan ambil 1/2 darab perpenjuru darab dengan perpenjuru. Jadi di sini perpenjuru yang diberi kepada kita adalah 60 dan 50. Maka kita akan tulis 1/2 darab 50 darab 60. Kita dapat 1500. Kemudian soalan A, 2 Roman, perimeter. Perimeter adalah ukur keliling, jadi kita kena dapatkan panjang AB, BC, CD dan juga AD. Jadi untuk mendapatkan panjang garis condong ini, kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Kemudian di sini diberi kepada kita nisbah garis AC membahagi garis BD adalah 1:2. Jadi di sini 1 dan di sini adalah 2. Dan panjang keseluruhan BD adalah 60. Jadi di sini kita ada 3 bahagian. Jadi kita ambil 60, kita bahagi 3 dan kita dapat 20 cm untuk satu bahagian. Jadi panjang B sampai ke tengah ini adalah 20 dan yang selebihnya adalah 40. Ini panjang sini 40 dan sini 20. Kemudian kita boleh dapatkan garis condong BA. Untuk dapatkan garis condong BA ini, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Kita ambil 20/2 tambah 25/2 dan kita dapat 32.02. Dan garis AB ini sama dengan garis BC. Kemudian untuk dapatkan pula garis condong AD yang sama dengan garis CD, kita ambil 25/2 tambah 40/2 punca, kita akan dapat 47.17 cm. Kemudian untuk mendapatkan perimeter, kita tambah ukur keliling tersebut, jadi 2 didarabkan dengan 32.02 tambah dengan 2 darab 47.17 dan kita akan dapat jawapannya adalah 158.38. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan bahagian A, kita mendapatkan luas langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan perimeter, kita mendapatkan panjang garis condong tersebut terdapat 1 markah. Kemudian kita gunakan rumus 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan A.
Selanjutnya kita lihat soalan B. Fakrul dan rakannya Suresh menerbangkan layang-layang mereka pada kawasan lapang. Mereka ingin mengenal pasti layang-layang kepunyaan siapa yang lebih tinggi. Dengan mengukur tali layang-layang dan sudut seperti rajah 9.2, hitung dan tentukan layang-layang siapa yang lebih tinggi. Jadi di sini kita ada Fakrul dan kita ada Suresh. Sudut yang diberikan kepada kita ini merupakan sudut dongak. Untuk mendapatkan tinggi layang-layang ini, kita akan menggunakan nisbah trigonometri. Jadi di sini diberi kepada kita panjang tali tersebut adalah 50 dan 48 masing-masing. Dan panjang tali ini merupakan hipotenus kepada segitiga tepat yang boleh kita lukis seperti ini. Jadi kita lihat Fakrul dulu. Fakrul kita akan gunakan sin sebab dia melibatkan tentang per dengan hipotenus. Jadi tentang kita adalah X, hipotenus kita adalah 50. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat panjang X adalah 35.36 meter. Kemudian untuk Suresh, kita buat sin juga. Kita ambil sin 53 darjah sama dengan X per dengan 48. Kemudian X di sini kita dapat 38.33. Kemudian kita buat perbandingan. Jadi layang-layang lebih tinggi adalah layang-layang Suresh. Selanjutnya dari segi agihan markah, kita kira untuk ketinggian layang Fakrul, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Begitu juga dengan Suresh, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian kita buat pilihan Suresh 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan B. Selanjutnya kita lihat soalan C. Setelah penat bermain, Fakrul bercadang menghilangkan dahaga dengan pergi ke kedai minuman kegemaran mereka dengan berbasikal ke sana. Mereka berbincang seketika sebelum menentukan laluan yang terbaik. Soalan 1 Roman, lukis satu graf terarah yang lengkap mewakili kesemua laluan bagi Fakrul dan Suresh. Jadi kita akan lukis graf terarah yang mewakili semua laluan. Jadi kita akan lukis graf berdasarkan jadual 5. Kita lihat AB. AB adalah 5 minit. Jadi dari A ke B ambil masa 5 minit dan AF akan ambil masa 8 minit. Jadi kita akan buat graf jadi seperti ini. Pastikan kita menggunakan pembaris untuk menghubungkan dua bucu tersebut. Kemudian kita buat arah dan kita tulis pemberat. Kemudian untuk soalan 2 Roman, nyatakan laluan paling pantas serta masa dalam minit yang diambil. Jadi kata kunci di sini laluan paling pantas. Jadi kita akan lihat bermula pada A dan berakhir pada D. Laluan paling pantas adalah A ke B ke C dan ke D. Yang mana masanya di sini adalah 15 minit. Kemudian dari segi agihan markah, kita melukis graf berpemberat dan ada arah. Kita akan dapat 3 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, ternyatakan laluan A, B, C, D 1 markah beserta dengan jumlah masanya 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan C. Dan secara keseluruhan soalan ini menyumbang sebanyak 15 markah. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 17 A. Manaf merupakan seorang pesara bercadang menanam pokok durian dan rambutan di dusunnya. Kita lihat untuk anak pokok durian harganya adalah RM15 dan rambutan RM12. Diandaikan bilangan pokok durian sebagai X dan bilangan pokok rambutan sebagai Y. Tuliskan 3 ketaksamaan yang boleh dibentuk berdasarkan situasi berikut. Kita lihat situasi yang pertama. Jumlah bilangan anak pokok rambutan dan durian mesti sekurang-kurangnya 12 batang pokok. Sekurang-kurang ni maksudnya paling sikit. Jadi kita akan buat X tambah Y lebih besar sama dengan 12. Kemudian syarat yang kedua, jumlah kos penanaman hendaklah tidak melebihi RM600. Ini bermaksud kosnya mesti maksimum RM600. Jadi kita akan ambil 15X tambah 12Y kurang dan sama dengan RM600. Kemudian syarat yang ketiga, berdasarkan keluasan dusunnya, bilangan anak pokok durian mestilah tidak melebihi bilangan anak pokok rambutan. Jadi di sini X mesti kurang sama dengan Y. Kemudian kita buat akas, kita terbalikkan, kita akan dapat Y lebih besar sama dengan X. Seterusnya untuk soalan B.
lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketersamaan linear di 17A. Jadi di sini kita akan melukis 3 garis. Kita lihat garis yang pertama di sini adalah X tambah Y besar sama dengan 12. Jadi kita tukar kepada bentuk persamaan. Kemudian kita buat jadual kecil. Kita gantikan nilai X. Bila kita gantikan X sama dengan 0, kita akan dapat Y sama dengan 12. Kemudian kalau kita gantikan X sama dengan 12, Y kita akan dapat 0. Dan nombor-nombor ini kita boleh pilih secara rawak saja. Jadi nombor yang selalu dipilih adalah 0 lah di sini. Jadi kita pilih. Jadi kita ada dua koordinat, 0, 12 dan 12, 0. Jadi kita akan lukis pada kertas graf kita. Dan dalam soalan ini, dia tidak bagi kepada kita skala dia. Jadi untuk memudahkan kita melukis, kita akan guna skala 2 cm kepada 10 batang anak pokok. Jadi untuk X, buah durian, dan untuk Y, buah rambutan. Jadi kita akan guna 10, 20, 30 sampai ke 60 untuk durian dan juga untuk rambutan. Jadi kita akan lukis untuk garis kita yang pertama tadi. Koordinatnya 0, 12 kita tanda di sini. Kemudian 12, 0 di sini. Kemudian kita guna pembaris, kita garis. Dan garis ini adalah garis padu sebabkan dia ada sama dengan di bawah. Kemudian untuk garis yang kedua, 15 tambah 12Y kurang sama dengan 600. Kita tukar menjadi bentuk persamaan. Kemudian kita buat jadual kecil. Kita gantikan nilai X. Nilai X pertama di sini kita gantikan 0. Bila X 0, kita masukkan dalam persamaan ini, kita akan dapat Y sama dengan 60. Kemudian selepas itu, kita gantikan pula Y itu pula jadi 0. Jadi Y jadi 0, kita ganti kat sini. Kemudian kita dapat nilai X sama dengan 50. Jadi kita ada dua titik, 0, 60 dan 50, 0. Dan kita tanda pada graf kita seperti ini. Kemudian kita buat garis lurus. Jadi seperti ini. Kemudian untuk ketersamaan kita yang ketiga, X kurang sama dengan Y. Jadi kita tulis dalam bentuk persamaan, X sama dengan Y. Jadi apabila X 0, Y pun 0. Kalau X 60, Y pun 60. Jadi kita buat satu garis seperti ini. Jadi kita dapat 3 garis. Kemudian seterusnya kita akan lorekkan. Kita lihat ketersamaan kita yang pertama, X tambah Y besar sama dengan. Bila besar sama dengan bermaksud kawasannya berada di atas garis. Kemudian garis yang kedua, kurang sama dengan, kurang berada di bawah garis. Kemudian garis yang ketiga, X kurang sama dengan Y ini kita akan buat akas, kita akan letak Y di sebelah kiri. Jadi Y besar sama dengan X. Bila Y besar sama dengan X, kawasannya berada di atas garis. Jadi di sini kita nampak ada satu kawasan yang ada 3 anak panah. Iaitu kawasan yang berada di sini. Jadi kita lorek, inilah kawasan kita. Lalu seterusnya kita lihat soalan C. Daripada graf, tentukan julat bilangan pokok rambutan yang boleh ditanam jika Manaf menanam 15 batang pokok durian. Kita lihat pokok durian, dia tanam 15 batang. Jadi kita buat unjuran 15 batang berada di sini. Kita buat satu garis. Jadi kita lihat Manaf boleh menanam paling kurang di sini, itu jumlahnya adalah 15. Kemudian maksimum dia berada di sini, iaitu 31. Jadi Manaf boleh menanam di antara 15 sehingga 31. Jadi kita boleh tulis pokok rambutan iaitu Y, dia boleh tanam lebih besar ataupun sama dengan 15 dan kurang sama dengan 31. Kemudian untuk 2 Roman, berapakah kos penanaman maksimum yang diperlukan oleh Manaf? Kita lihat pada graf kita, penanaman maksimum kita akan ambil di hujung-hujung ni. Di hujung-hujung kawasan berlorek. Jadi kita boleh baca bilangan pokok durian di sini sama dengan 22 batang. Kemudian pokok rambutan pun 22 batang. Jadi kita akan ambil 22 darab dengan 15
tambah dengan 22 darab 12. Jadi kita dapat RM594. Seterusnya soalan D. Kebarangkalian untuk pokok durian berbuah 0.4, pokok rambutan 0.7. Selepas 7 tahun terdapat 35 batang pokok durian dan 30 batang pokok rambutan yang berjaya membesar dengan suburnya. Hitung bilangan pokok-pokok ini akan berbuah selepas 7 tahun. Jadi kita akan ambil kebarangkalian didarabkan dengan bilangan pokok masing-masing. Jadi untuk durian, kebarangkaliannya 0.4 darab dengan 35 batang. Kemudian untuk rambutan 0.7 darab dengan 30. Kemudian kita buat operasi tambah di sini dan kita akan dapat 35. Kalau sudah kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan 17A, kita menulis ketaksamaan linear masing-masing. Di sini kita akan dapat 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan A. Kemudian untuk soalan B, kita lukis dan lorekkan rantau. Kita melukis part C dengan betul. Kita dapat 1 markah beserta dengan garis. Kita dapat 2 markah dan kawasan melorek 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan pecahan B. Kemudian untuk soalan C, C1 Roman kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan bahagian C. Kemudian untuk soalan bahagian D, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 markah, kita dapat 2 markah. Selanjutnya kita lihat soalan bahagian E. Selepas 7 tahun, pokok durian yang berbuah terdiri pada 3 jenis iaitu durian kampung, musang king dan juga durian sultan. Jadual 6.2 di bawah menunjukkan berat bagi setiap jenis durian dari pokok yang berbuah. Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan julat dalam kg bagi berat durian itu. Kata kunci di sini adalah julat. Jadi kita ambil nilai besar, tolak nilai kecil, kita akan dapat 19. Kemudian untuk soalan 2 Roman, min harga, kita akan ambil berat bagi setiap durian. Kita akan ambil berat bagi setiap durian terdarabkan dengan harga per kilogram di sini. Itu 30 darab 33, 10 darab 47 dan 25 darab 52. Kemudian kita bahagi dengan jumlah keseluruhan, kita dapat 30.15. Dan dari segi agihan markah, 1 Roman 1 markah dan 2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan bahagian E. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.